jatuh ke dalam gugurnya iman. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka apakah syirku tab'idin? Kata ulama Al-Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah ta'ala, iaitu pengarang kitab ini, dia kata wasyirku tab'idin, adapun syirik tab'id, syirik tab'id adalah wahwa tarkibul ilahi min alihatin kasyirkin nasara, yang berarti iaitu والجهاد والكسب، لأن طالب العلم حبيب الله، والغازي ولي الله، والكاسب صديق الله. Maksudnya, amal yang utama di atas bumi ini ada 3: penuntut ilmu, jihad, dan usaha pekerjaan. Kerana penuntut ilmu itu kekasih Allah, dan penjuang jihad itu waliullah, dan yang usaha pekerjaannya ialah siddiqullah, yakni orang-orang yang bersungguh-sungguh membenarkan Allah. Amsayna wa amsal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdah, la syarika lah, lahul mulk وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami dan seluruh kerajaan memasuki waktu petang kerana Allah. Segala puji bagi Allah. Tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah semata. Tiada sekutu baginya. Semua kerajaan hanya miliknya, dan segala pujian hanya untuknya. Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku memohon kebaikan yang ada di hari ini dan setelahnya. Sebaliknya aku memohon perlindungan dari keburukan yang ada di hari ini dan setelahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya umur tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari azab neraka dan azab kubur. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bersama kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yatim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran yatim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yatim 566010625428 atau layari laman sesama Yatim www.yatim.com.my untuk sumbangan anda. Pemirsa,
sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih Pak Peter. Ya, berita gembira kepada semua peiklan dan peniaga di seluruh Malaysia. Kami di Radio IKIM kini mengadakan pakej iklan mega. Beli satu percuma satu khas untuk anda. Anda beli satu, kami berikan satu lagi pakej iklan secara percuma. Jadi, beli satu, dapat dua. Beli dua, dapat empat. Beli tiga, dapat enam. Tunggu apa lagi? Hubungi kami di talian 019-650-7976 sekarang juga. Ruang iklan adalah terhad. Tertaluk kepada terma dan syarat. Ayo serta e-kempen jom menyumbang RM50 demi pembebasan Masjid Al-Aqsa dan Palestin. Hubungi kami 0389267019 dan layari Facebook Aman Palestin. Dengan roh, dengan darah, kami berkorban untukmu ya Aqsa. Anda kini sedang mendengar Destinasi IKIM bersama Mona Jasman. Tiada risau menghempit jiwa, tiada rasa menyempit dada. Bila
Tuan-tuan, selama 20 tahun, penduduk di Bandar Tasik Kesuma Beranang Selangor sungguh mendambakan sebuah masjid sebagai pusat berjamaah, beribadah dan beraktiviti. Selama ini mereka menunaikan solat Jumaat, solat Aidilfitri serta lain-lain ibadah di 3 buah surau yang semakin sesak untuk menampung lebih 3,000 penduduk. Berwakaflah untuk pembinaan kompleks Masjid Bandar Tasik Kesuma, Kombat. Selagi masjid itu kekal, selagi itu pahala akan mengalir kepada pewakafnya. Wakaf, hadiah teristimewa untuk ibu ayah tersayang. Moga berpanjangan pahala wakaf untuk kita serta ibu dan ayah tersayang hingga ke akhirat. Semudah di hujung jari anda, transfer online semudah RM1,000 seorang untuk seramai 20,000 orang penginfak, atau boleh secara ansuran beberapa bulan. Berinfak dan berkongsi nikmat rezeki adalah ibadah yang besar pahalanya. Mari bersama kami berinfak dan berwakaf melalui akaun 56519656 Maybank, dan maklumat lanjut anda boleh menghubungi talian hotline 0386053673 atau talian WhatsApp 012-850-2280 atau terus ke laman sesawang www.masjidkesuma.com.my. Al-Quran Tagging Telaga Biru ada 25 kelebihan. 25 kelebihan dalam satu Al-Quran. Ada 341 penanda. 341 penanda. Memfokuskan sirah, doa, fiqh dan kisah umum sebagai bacaan dan amalan. Al-Quran Tagging Telaga Biru pelbagai corak dalam bentuk zip atau diari. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Masjid Putra. Masjid Putra didirikan pada 22 Zulkaidah 1419 Hijrah bersamaan 9 Mac 1999. Ia menjadi mercu tanda wilayah Persekutuan Putrajaya. Masjid ini dinamakan Masjid Putra sempena Perdana Menteri Malaysia yang pertama, almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Kedudukan masjid ini bersebelahan dengan dataran Putra dan bertentangan dengan blok Perdana Putra. Dari arah masjid ini dapat dilihat pemandangan indah Tasik Putra dan kawasan sekitarnya. Sebahagian besar kawasan masjid dikelilingi oleh tasik, menjadikan masjid ini kelihatan terapung-apung di atas air seperti Masjid Tengku Tengah Zahra di Terengganu dan Masjid Tanjung Bunga di Pulau Pinang. Bezanya, kedua-dua masjid ini dibina berhampiran dengan laut, manakala Masjid Putra dikelilingi oleh tasik. Konsep reka bentuk Masjid Putra ini berdasarkan kepada seni bina Parsi zaman Kerajaan Safawi. Seni bina dan reka bentuk kubahnya menonjolkan ciri-ciri masjid tradisi yang mudah dilihat di Timur Asia. Ketinggian keseluruhan masjid ini menyamai bangunan 21 tingkat. Ia terdiri daripada 4 aras termasuk bumbung yang mempunyai fungsi masing-masing. Dewan Solat Utama boleh memuatkan bilangan jemaah seramai 8,000 orang pada satu masa. Pintu masuknya mempunyai reka bentuk berdasarkan struktur binaan di Isfahan. Puncak kubah dihiasi dengan mercu tajam yang mengarah ke langit. Dewan Solat Wanita berada di aras satu yang boleh menampung seramai 2,000 jemaah. Uniknya, kubah Masjid Putra berwarna merah jambu dan reka bentuknya berasaskan arabes, iaitu ukiran berkonsepkan tumbuhan seperti yang terdapat pada kubah-kubah masjid di Mesir. Ukiran dan hiasan dalaman kubah dan masjid ini pada keseluruhannya diilhamkan berdasarkan seni ukir tempatan. Selain daripada kubah yang menjadi tarikan pada Masjid Putra ini, bahan daripada kayu cengal yang menjadi pilihan untuk pintu, jerejak dan pemidang pada masjid ini telah berjaya menghidupkan seni ukir Melayu berteraskan ajaran Islam yang menonjolkan semangat persaudaraan dan keharmonian sesama insan. Wagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dongai ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio Satu Kefahaman Islam Malaysia Radio IKIM. Alhamdulillah untuk waktu ini masih bersama Destinasi IKIM yang menemani anda sehingga jam 7 malam nanti. Dan bersama Destinasi IKIM, Alhamdulillah untuk petang ini setiap hari Khamis kita akan bersama rancangan Imanunah Iman Kami, dan untuk anda boleh tonton di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media, dan untuk anda juga kita akan buka ruang dan peluang untuk hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Dan untuk waktu ini kita mengalukan kehadiran Alhamdulillah yang berusaha Dr. Aiman Al-Akiti ada di konti IKIM pada waktu ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor, kaifa haluka? Alhamdulillah bikhair, kaifa haluki datin? Alhamdulillah bikhair insya-Allah. Dan untuk petang ini bersama Dr. Aiman, insya-Allah kita akan bincangkan tentang Allah tidak bersatu dengan makhluk dan tidak berarah, dari kitab terjemahan kitab ke arah permakasaan Aqidah Islam di Alam Melayu Al-Muqaddimat dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk waktu ini bersama Dr. Aiman untuk mukaddimah ini, silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada yang terhormat Datin Munah, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imam, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah kita dapat bersama lagi di program rancangan Imanunah Iman Kami pada setiap hari Khamis 5.15 petang, dengan harapan insya-Allah ilmu yang kita dapatkan ini menjadi ilmu bermanfaat fi dunia wa dunia wal akhirah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, insya-Allah kita kembali dengan kitab Al-Muqaddimat dan Aqidah Wusta yang berada di depan saya ini. Insya-Allah edisi bahasa Arab dia berada pada muka surat 242 tuan-tuan dan puan, dan versi bahasa terjemahannya adalah berada pada muka surat 195. Jadi yang berada di rumah bolehlah membuka kitab anda semua masing-masing dengan harapan kita mengaji biar berkitab, dipandu dengan karangan ulama. Ini yang berada di depan steering, tetap istiqamah menghadap steering dan jalan, dan insya-Allah semuanya selamat sampai di destinasi masing-masing. Hadirin wal hadirat hafizakumullah, jangan lupa tetap mendengarkan program ini sampai selesai agar mendapat ilmu yang bermanfaat dan tidak salah faham insya-Allah. Kita mulakan qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Wa illa fa in baqiya mawjudaini fahuma ba'du ithnaini la wahidun wa in lam yabqiya mawjudaini lam yattahida aidan li annahu in udima kullu wahidin minhuma wa wujida salisun fa dhahirun wa in udima ahaduhuma wa baqiya al-akharu fa kadzalika li anna al-ma'duma la yattahidani bil mawjud. Yang bermaksud hadirin wal hadirat hafizakumullah, jadi kerana pada minggu lepas kita menerangkan tentang mustahil Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluk. Ini kerana apa mustahil? Kerana apabila dua zat menjadi satu, jika kedua-dua zat tersebut masih tetap ada, maka kedua-duanya itu setelah bersatu tetap dikira dua, bukan satu. Dan jika kedua-dua zat tersebut hilang setelah bergabung, maka kedua-duanya tetap tidak bersatu.
kerana zat yang ada setelah pergabungan itu adalah zat lain pula, iaitu zat yang ketiga namanya. Dan jika salah satu daripada dua zat itu tadi hilang, manakala satu lagi tetap ada setelah pergabungan, maka tetap tidak dikira bersatu, kerana benda yang tidak wujud tidak boleh bergabung dengan benda yang wujud. Kesimpulannya, tidak ada istilah yang dinamakan bahawa Tuhan bersatu dengan makhluk. Itu tidak benar, tidak ada. Tidak ada istilah macam tu. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, pencipta Allah. Allah SWT adalah Khalik, dia adalah pencipta makhluk ini, dan dia ini esa, sedia ada, sedangkan segala sesuatu selain Allah, iaitu makhluk, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin Allah boleh bersatu dengan makhluk sama sekali, tidak mungkin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Justru perkara ini, bukti ini, dalil akli ini juga menetapkan bahawa apapun yang disangkakan oleh golongan Nasrani, kerana golongan Nasrani dia beriktikad bahawa Nabi Isa AS itu bersatu dengan Tuhan. Three in one, they call it Trinity. Yang mana di dalam Islam perkara ini adalah perkara yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh ke kufuran atau kufur lah. Kerana apa? Kerana ia adalah syirik. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Maka wajiblah kita i'tikad mustahil Allah bersatu dengan makhluk sama sekali. Mustahil. Mustahil itu berarti akal tidak boleh menerima adanya kesatuan tersebut atau penyatuan tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu diteruskan pada item yang ke-22. Al-Imam As-Sanusi berkata, wa ayyakuna laisa fi jihatin minal jihati li'annahu la ya'muruha illa al-ajramu wa an la takuna lahu huwa, yani aidan jihatun li'annaha min awaridil jismi fa fawqun min awaridil adwi ra'si wa tahtun min awaridi udwil rijli yaminun wa yaminun min awaridil udwil aimani. Maksud dia apa, tuan-tuan dan puan-puan? Iaitu pencipta alam tidaklah berada di suatu arah daripada arah-arah yang ada. Mustahil. Jadi mustahil adanya pencipta alam ini, iaitu Allah berada di arah. Arah ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru yang mengatakan Allah ini berarah, menurut Imam Sanusi, adalah golongan Hasyawiyah dan golongan Karamiyah. Golongan Hasyawiyah ini apa? Iaitu golongan golongan yang terpinggir di kalangan mazhab Hambali. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal adalah pendiri mazhab Hambali. Dia memiliki pengikut dipanggil Hanabilah. Ada di kalangan Hanabilah yang minoriti dipanggil Hasyawi, golongan terpinggir mazhab Hambali, yang terkenal juga dengan nama golongan Mujassimah, golongan yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada golongan dipanggil golongan Karamiyah. Mereka berpendapat bahawa Allah ini memiliki arah, dan pendapat ini adalah batil. Di dalam footnote yang telah saya berikan, Imam As-Sanusi rahimahullah menjelaskan bahawa golongan yang berpendapat iaitu golongan Hasyawiyah dan golongan Karamiyah ini adalah golongan Mubtadi'ah, kerana mereka mengatakan bahawa Allah ini berada pada arah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu kata Imam Sanusi, pencipta alam tidaklah berada di suatu arah daripada arah-arah yang ada, kerana tiada yang memenuhi ruang-ruang tersebut melainkan jirim-jirim sahaja. Kerana yang berarah itu jirim-jirim, bukan Allah. Allah bukan jirim, Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim. Allah pencipta jirim, pencipta jauhar, pencipta jisim. Jisim tu kita tahulah, jisim. Jauhar ini substance,
atau kita panggil atom yang bergabung-gabung, jauhar. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah SWT disucikan daripada arah. InsyaAllah perbahasan ini kita akan sambung setelah istirahat ini. Ya, insya-Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan. Dan untuk bersama para pendengar, kita akan buka ruang dan peluang untuk anda. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini, kita berehat seketika, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Lagu nasyid yang mengusik jiwa, diiringi inspirasi euforia Islami. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana fi hajati akhihi fa inna Allah fi hajatihi wa man farraja an muslim kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min qurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allah yaumil qiyamah. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berusaha untuk menunaikan hajat saudaranya, sesungguhnya Allah akan menunaikan hajatnya juga. Sesiapa yang melepaskan satu kesusahan yang menimpa seorang muslim, Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan di hari kiamat. Sesiapa yang menutup keburukan seorang muslim, Allah akan menutup keburukannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama Destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan Alhamdulillah, masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Masih bincangkan untuk petang ini tentang Allah tidak bersatu dengan makhluk dan tidak berarah. Untuk anda juga boleh buka kitab kita, kitab ke arah pemerkasaan akidah Islam di alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Siapa yang belum mendapatkannya, boleh hantarkan WhatsApp sahaja 0192380466 Insyik Johari. Dan bersama doktor untuk waktu ini, kita sambung kembali. Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kita meneruskan bacaan Arab di sikit biar habis. Ni.
wa shimalun min awaridil udwil aisari wa amamun min awaridil batni wa khalfun min awaridil dhahri wa man istahala alaihi ayyakuna jirman istahalla ayyatasifa bihadhil a'dha'i aw lawazimiha ala darurati. Yang bermaksud iaitu sambungan bacaan yang awal. Jadi, dan tiada bagi Allah itu suatu arah, kerana arah itu merupakan sebahagian daripada sifat jisim. Bila kita kata jisim itu mengisi ruang yang kosong, maka jisim ini akan berada pada tempat. Nescaya arah ini adalah perkara yang lawazim bagi tempat. Maka jisim tersebutlah yang akan memiliki arah. Kan? Ya, jadi contohnya kita berada di sini. Ada arah lagi. Arah depan, arah kiri, arah kanan, arah belakang, arah atas, arah bawah. Allah SWT bukan jisim. Maka dia mustahil baginya ada arah atau berada pada arah. Hadirin wal hadirat Allah. Dia yang menciptakan segala-galanya. Lalu dia kata dekat sini, maka arah atas contohnya bagi anggota ialah kepala. Manakala arah bawah bagi anggota adalah kaki. Betul tak? Contoh dia, bila kita kata anggota, arah atas dia kepala, kaki ini bawah. Ada arah atas bawah ni sebab adanya jisim, adanya anggota, adanya kita. Kan? Hadirin wal hadirat kerana kita makhluk. Allah SWT bukan makhluk. Dia bukan jisim, dia bukan jirim, dia bukan jauhar. Maka dia yang menciptakan arah. Hadirin wal hadirat abidakumullah. Ini. Lalu dia kata di sini, kanan bagi anggota ialah tangan kanan, kiri bagi anggota ialah tangan kiri, arah depan bagi anggota ialah perut, dan arah belakang pula ialah tulang belakang. Bahu belakang ni lah maksudnya. Kan? Maka barang siapa yang mustahil berupa jirim, maka pasti juga mustahil baginya bersifat dengan anggota-anggota ini atau yang melazimi anggota tersebut secara pasti. Ini jelas akidah ahli sunnah wal jamaah. Allah SWT itu tidak berarah. Allah SWT tidak memiliki arah, tidak berada pada arah. Allah Subhanahu wa taala juga tidak, iaitu apa? Memiliki anggota. Ini a'dha, anggota. Kerana yang melazimkan adanya arah ini anggota. Macam saya kata tadi, kalau dia anggota, dia adalah arah atas, bawah, kiri, kanan dan lainnya. Maka mustahil. Dan inilah perbezaan besar antara golongan Hasyawiyatul Hanabilah tersebut dengan golongan Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana golongan Hasyawi dia beriktikad Allah SWT ini pertama berarah. Dia kata Allah duduk di atas langit, contoh dia. Atau Allah berada di atas langit, contohnya. Ini jelas bercanggah dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu satu. Lalu bukan hanya dia kata berarah di atas, lalu mereka juga meletakkan Allah Subhanahu wa taala ini beranggota. Maksud beranggota, dia kata Allah ada tangan, ada kaki, ada mata, ada kepala, ada betis dan lain-lain. Jadi ini adalah perkara yang juga bercanggah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Lalu Ustaz, mereka ada hujah sebab itu mereka kata macam tu. Ada yang berpendapat macam tu. Dan ini dijelaskan, hujah mereka adalah mereka berpegang pada nas. Katanya mereka hanya ikut pendapat ulama salafus salih. Dari segi mana? Kerana Allah SWT berfirman, katanya, iaitu Ar-Rahmanu ala arsy istawa, yadullahi fawqa aydihim, iaitu Ar-Rahmanu, Allah SWT ala arsy, atas arasy istawa. Kata mereka lah, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah lebih tinggi daripada tangan mereka. Itu cara mereka terjemahkan. Dijawab oleh ulama ahli sunnati wal jamaah. Hatta Imam As-Sanusi sendiri di dalam berbagai kitabnya, termasuk kitab yang ada di depan tuan-tuan ini, dia mensyarahkan bahawa itu tidak benar kefahaman tersebut. Kerana apabila dikatakan Ar-Rahmanu alal arsy istawa, itu sama sekali secara makna tidak menunjukkan Allah itu berada di atas arasy. Tidak. Tapi yang bermaksud itu adalah istawa. Allah Ar-Rahmanu alal arsy, atas arasy istawa. Apa maksud istawa? Ini. Maka Al-Imam Malik
Bila ditanya apakah makna istiwa, Imam Malik dia kata iaitu al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifiyatu ghairu ma'lumin wasu'alu anhu bid'atun. Dikeluarkan orang tersebut. Maksud dia apa? Iaitu istiwa tu bukan tidak diketahui, tapi kaif itu jelas tidak diketahui. Tidak ada yang mengetahuinya. Maksudnya tidak diketahui, tidak ada makna, tidak adalah. Lalu dia kata wasu'alu, bertanya akannya itu adalah bid'ah. Wal imanu bihi wajib, beriman dengan istiwa itu wajib, tapi bertanya akan istiwa itu adalah bid'ah. Lalu orang itu dikeluarkan. Imam Sanusi mensyarahkan maksud dia apa? Kalau kita ikut golongan salafus salih, dalam ayat ini kita hanya beriman Allah SWT bersifat dengan sifat istiwa. Apa makna istiwa? Kita serahkan makna dia kepada Allah. Itu nama dia tafwid. Apa yang susah, apa yang buruknya, apa yang tak baiknya. Kerana Hasyawiyah, mereka kata ini tak baik, tafwid ini tak boleh. Bahkan disesatkan, tafwid itu dianggap menyeleweng. Taktil itu menghilangkan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ini kalau klaim mereka lah. Jawapan ahli sunnah, tak, kita boleh beriman. Kenapa tak boleh beriman? Kita beriman Allah ada sifat istiwa. Apa itu istiwa kita tak tahu, kita serahkan pada Allah. Apa yang susahnya? Atau kita takwil. Takwil itu maksud dia apa? Iaitu istiwa bukan dengan maksud berduduk bersila, tapi istiwa dengan maksud menguasai, ghalabah dan lain-lain. Ada banyak makna dia yang artinya bermaksud Allah menguasai. Ar-Rahmanu, Allah SWT atas arash, menguasai seluruhnya. Sesuai tak maknanya? Sesuai. Yadullahi fawqa aydihim, kuasa Allah lebih tinggi dari kuasa-kuasa mereka. Kan sesuai? Macam kita kata Melaka jatuh di tangan golongan Portugis, kan? Melaka jatuh di tangan golongan Portugis. Maksudnya bukanlah Portugis tu tangan dia pegang Melaka. Maksud dia Melaka ni berada di kekuasaan orang Portugis. Itu bahasa Melayu. Sama lah bahasa Inggeris. Melaka has fallen into the hands of the Portuguese. Jadi kita ini kena terima, terbuka bahawa di dalam nusus memang ada yang dinamakan hakikat dan majaz. Ada yang menggunakan kalimat-kalimat dengan makna metafora, kan? Metaphorical. So, jadi tak ada halangan untuk mentakwil sebahagian daripada ayat-ayat tersebut. Lebih lagi ayat mutasyabihat. Kerana apa? Kerana selain juga ditunjukkan atau diajarkan oleh beberapa ulama salafus salih sendiri, seperti Al-Imam At-Tabari, tafsir, mufassir yang terkenal. Imam Tabari, dia mentafsirkan, meletakkan tafsiran tadi di dalam tafsirnya. Dia siapa? Dia itu ulama salafus salih. Jadi tak benarlah kalau klaim ulama salafus salih ini menetapkan Allah ada tangan. Itu tak betul. Menetapkan Allah anggota. InsyaAllah kita syarahkan anggota setelah ini. Wal hadra hafizakumullah. Baik Doktor, Alhamdulillah, terima kasih. Dan untuk waktu ini bersama para pendengar, kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Untuk bersama para pendengar, boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011129004004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Berehat sekali lagi pada waktu ini, kembali selepas ini untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi IKIM. Radio sentiasa memberi anda lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah segalanya. Ini fana, aku terleka senang. Hidup matiku berharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Kuliah Islami.
terhadap kedaulatan agama Islam. Tambahan pula, penyerahan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan pemerintah Terengganu. Sebagai langkah meneguhkan pertahanan negeri, Tunku Paluh menasihati Sultan supaya mengukuhkan syiar dan ajaran agama Islam serta melarang segala bentuk kemungkaran. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Tuntutlah ilmu sepenuh hati, sejak kecil sehinggalah mati. Tuntutlah ilmu sepanjang hayat supaya sejahtera dunia akhirat. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh supaya hidup menjadi senonoh. Tuntutlah ilmu sehabis daya supaya hidup tidak sia-sia. Tuntutlah ilmu sehabis akal supaya hidup beroleh berkal, supaya mati tidak menyesal. Tuntutlah ilmu dunia akhirat, walau di laut atau di darat, walau jauh, walaupun dekat. Jangan dikira ringan dan berat. Jangan dihitung letih dan penat, supaya hidup beroleh berkat. Bila mati, mendapat rahmat. Dipetik daripada buku Kesantunan dan Semangat Melayu karya Tenas Effendi. Sikap saling menghormati sepatutnya wujud dalam jiwa dan diri setiap insan. Jangan kerana sedikit perbezaan akan menyebabkan kita saling menjauhi dan saling berbalah. Sepatutnya perbezaan yang wujud di antara kita akan menyebabkan kita saling melengkapi. Pesanan kasih sayang daripada saya, Ustaz Haji Jafri bin Abu Bakar Mahmudi. Hanya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Negeri Sembilan 102.7. Inspirasi Euforia Islami hanya di Radio Istiqamah Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini, Alhamdulillah, masih bersama destinasi IKIM untuk rancangan Imanunah Iman kami. Dan Alhamdulillah, masih bersama Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, Pensyarah Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Masih membincangkan tentang Allah tidak bersatu dengan makhluk dan tidak berarah dari kitab ke arah pemerkasaan Aqidah Islam di Alam Melayu, Al-Muqaddimah dan Al-Aqidah Al-Wusta oleh Al-Imam As-Sanusi. Dan untuk bersama para pendengar, boleh juga hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM, di YouTube IKIM Media. Untuk waktu ini bersama doktor, untuk sambungannya silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita dah terangkan tadi, Allah tidak berarah, kerana kalau Allah berarah, nescaya Allah akan berjisim. Dan Allah mustahil ia berarah, mustahil ia berjisim. Maka apabila kita menolak Allah SWT itu berjirim, berjisim, maka kita juga menolak Allah SWT beranggota. Dan golongan Hasyawiyatul Hanabilah, sebahagian di kalangan mereka atau ada di kalangan mereka meletakkan makna a'dha, anggota bagi Allah. Dan ini perkara yang batil. Dengan apa? Bila dikata tangan, dia kata ya, sebab ada firman Allah yadullahi faqa aydihim. Tapi tangan yadullahi faqa aydihim, kita perlu menyerahkan maknanya kepada Allah atau mentakwilnya. Cuma mereka kata tak boleh takwil. Mereka kena beri makna hakiki. Yad itu makna dia makna tangan. Tangan itu makna anggota. Sebahagian dari mereka kata, ya, anggota. Jawareh.
Istilah dia tu jawareh, ya anggota. Cuma macam mana anggotanya itu mereka serahkan kepada Allah. Mereka kata tidak diketahui kaifnya, tidak diketahui bagaimananya. Itu pun termasuk perkara yang batil, yang tidak sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah. Kerana ahli sunnah wal jamaah, pertama, Allah SWT jelas tidak yadullahi fawqa aydihim, tidak boleh diberi makna dengan makna anggota, kerana yad tersebut termasuk mutasyabihat. Kerana ada persamaan antara makhluk dengan makhluk yang perlu disucikan. Itu satu. Kalau dia bukan bermakna anggota, dan dia juga tidak bermakna jirim, dan apa yang lazim baginya seperti arah juga perlu dibersihkan. Kerana sama ada kita takwil ayat-ayat tersebut atau kita tafwid, serahkan maknanya kepada Allah SWT. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Adapun golongan hasyawiyah, mereka berbeza dalam bab ini. Mereka nak menetapkan dengan makna hakiki bagi anggota tersebut. Tapi hadirin wal hadirat hafizakumullah, cuma kerana mereka kata kaifnya tidak diketahui, caranya tidak diketahui, dalam erti seperti mereka kata Allah ada tangan, cuma macam mana tangannya tidak diketahui atau tidak disamakan dengan makhluk, maka dia tidak boleh dikafirkan. Ini tidak boleh dikafirkan. Kerana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya, dan juga Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam Sultanul Ulama, dan Al-Imam Khatib Al-Shirbini, Al-Imam Al-Ghazali, mereka menyatakan iaitu golongan seperti Hasyawiyah dan Mujassimah ini tidak jatuh kufur, akan tetapi ahlul bid'ah lah, sesat. Begitu juga pendapat Imam As-Sanusi rahimahullahu ta'ala, termasuk sesat, tidak sampai jatuh kufur. Kecuali kalau dia kata yadun dengan makna tangan, tangan seperti tangan dicontohkan, maka ini baru dipanggil tajsim yang soreh, barulah dia boleh jatuhi kena kufur. Itu pun kena melalui proses pembuktian mahkamah dan lain-lain yang panjang. Wallahu a'lam. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan. Dan untuk petang ini bersama para pendengar, soalan anda boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 0172900404 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM, YouTube IKIM Media. Kita ada soalan di WhatsApp konti pada waktu ini, doktor yang bertanya, macam mana kita nak bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala di mana setiap satu-satu ujian atau takdir Allah kepada kita yang terbaik sebenarnya buat kita. Minta penjelasan daripada doktor. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Pertama sekali, asas yang kita pegang, takdir. Takdir Allah SWT kepada kita itu adalah apa yang Allah SWT gariskan. Jadi kita wajib beriman dengan perkara tersebut, dan kita dituntut untuk menerima, redha dengan apa yang terjadi. Hanya saja kita tak tahu nasib kita. Sebab itu kita juga usaha dengan harapan nasib kita baik-baik. Siapa tak nak nasib dia baik? Ini lebih kurang macam tu. Lalu husnudzan, wajiblah kita berhusnudzan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini salah satu yang dituntut kepada kita untuk bersangka baik dengan segala takdir yang telah Allah gariskan kepada kita. Dengan erti apabila jadi perkara baik, kita bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum, la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila seumpama kita terkena suatu musibah, takdir yang tidak baik, kita khusnudzan dengan Allah SWT. Macam-macam makna yang boleh hadir dekat situ. Yang penting kita jangan sampai mengkufuri Allah SWT. Jangan sampai kita marah, jangan sampai kita perkara-perkara yang tak baik ini. Kita husnuzon, kita berzikir, bertafakur, bermuhasabah. Siapa tahu takdir yang buruk itu adalah peringatan untuk kita, atau takdir yang buruk itu adalah untuk menyucikan diri kita. Orang yang terkena penyakit itu untuk cleansing, membersihkan diri kita, cleansing, pembersihan segala dosa kita yang lampau. Kita niatkan perkara itu je dah husnudzan dengan Allah SWT. Hadirin wal hadirat hafizakumullah.
InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Dan ada satu soalan lagi untuk waktu ini dari Negeri Sembilan bertanya, bagi pendapat doktor, kenapa Allah tak mendatangkan pertolongan di Gaza? Dan satu lagi persoalan di YouTube IKIM Media, lebih kurang sama doktor, bertanya berkenaan kita nak menjawab soalan kanak-kanak tentang sifat dan nama-nama Allah terhadap ujian menimpa umat Islam di Palestin. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah rahsia takdir Allah. Kenapa Allah jadikan seperti itu? Kita tak boleh mengkufuri Allah. Tapi zahirnya kalau kita merenungkan, sebenarnya kemungkinan, kita tak pastikan, tapi kemungkinan besar. Mungkin ini ujian buat umat Islam. Kenapa umat Islam ketika Gaza berlaku seperti ini tidak bersatu? Ini pertanyaan kita sampai hari ini tak bersatu, tuan-tuan. Ini hadir wal hadir abidakumullah. Ini ujian justru. Jadi bukan suatu azab kemurkaan. Mungkin wallahualam kita tak boleh judge. Wallahualam mungkin juga iya, mungkin tidak. Wallahualam. Tapi kalau kita ibrahkan kepada kita, ibrahkan kepada diri kita, ini suatu ujian bagi umat Islam untuk belajar wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iaitu untuk bersatu. Cuba kalau umat Islam bersatu, takkan ada isu Gaza ni, takkan ada. Tapi umat Islam tak bersatu, tuan-tuan. Hadirin wal hadir hafizakumullah. Ujian bagi umat Islam tu salah satunya. Soalan yang kedua tadi tentang, iaitu bagaimana kita nak terangkan kepada kanak-kanak soalan tentang sifat dan nama-nama Allah terhadap ujian yang menimpa umat Islam di Palestin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama As-Sabur. Imam Sanusi dalam kitabnya yang lain, Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Maqsad Al-Asna, iaitu kita reflektkan nama-nama Allah tu, kita reflektkan. Bila kita kena macam ni, Allah SWT memiliki nama As-Sabur. Kita kena belajar bersabar. Kan? Hadirin wal hadirat azakumullah. Tapi kita juga berusaha. Kan? Sabar. Kita jangan mengkufuri Allah. Jangan sampai bila terkena azab ini, kita terus mengkufuri Allah. Allah zalim ke apa, na'udzubillah min zalik. Tak boleh. Ini reflect. Itu adalah reflect pada diri kita. Sifat Allah, Allah maha mengetahui. Adalah rahsia dia, adalah sebab dia. Mungkin dengan ilmu Allah, Allah tahu. Allah bagi ujian tersebut kerana mungkin asbab umat Islam akan bangkit kerana ujian yang menimpa di Palestin. Satu-satu akan bersama, satu-satu akan bersatu, satu-satu akan menolong sehingga membuatkan atau menyebabkan umat Islam dalam keadaan kesatuan yang lebih kukuh. Yang lain ada di luar mungkin justru akan mula tergoyang misalnya. Wallahualam, kita tak tahu. Ini kemungkinan-kemungkinan yang kita sebutkan. Yang penting kita husnuzan. Kita terangkan kepada anak kita. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Bukan hanya Palestin. Umat Islam dalam zaman dulu tu banyak kejadian. Kalau nak tahu, umat Islam pernah hidup di Andalusia Selatan Spanyol waktu yang lama. Apa yang tidak dilakukan pada waktu itu oleh Isabella, kan? Diambil, dibunuh, diusir. Umat Islam terpaksa meninggalkan segala-galanya. Dan bukan hanya umat Islam pada waktu itu. Umat Islam dan golongan Yahudi yang kena usir oleh golongan Katolik Kristian di Andalusia pada waktu itu. Dan umat Islam yang di Maghribi, di Algeria, di Tunisia, di Istanbul buka tangan memberi lot tanah kepada kaum Yahudi yang lari daripada Andalusia untuk tinggal duduk di tanah umat Islam, diberikan, dipinjam, duduk bersama-sama, hidup bersama. Tengok, hadirin wal hadir afidakumullah, umat Islam menunjukkan bukti kita boleh untuk coexistent. Yang tak boleh itu orang yang bukan Islam pada waktu itu. Hari ini justru kita menunjukkan bahawa kita willing to, untuk hidup damai bersama dengan cara saling menghormati. Kan? Tapi siapa yang tidak mau? Mereka yang tidak mau.
Ini mungkin satu hikmah pengajaran kepada seluruh dunia untuk memahami hakikat apa yang terjadi. Wallahu alam. Yang penting kita istiqamah, insya-Allah. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih doktor. Mungkin soalan terakhir pada waktu ini, doktor yang bertanya bagaimana penjelasan sifat Allah bagi peristiwa pada para rasul menerima wahyu secara terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala seperti Nabi Musa alaihi salam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Soalan ini berkaitan tentang kallamallahu Musa taklima, atau kita panggil dengan sifat kalam Allah, yang mana Allah ada sifat kalam, sifat firman. Nabi Musa alaihissalam dikatakan direct dengan Allah SWT. Bagaimana kita nak fahamnya? Begitu juga baginda SAW pada malam Isra wal Mi'raj. Menurut golongan Asy'ariyah, yang didengarkan oleh Nabi Musa itu kalam Allah yang qadim, yang sedia ada, yang tiada permulaan, tiada pengakhiran, yang tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak ada terhenti, tidak ada suara, tidak ada tinggi, tidak ada rendah, tidak ada i'rab. Betul hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan, ini macam mana? Ulama menjelaskan bahawa kalam Allah tersebut didengarkan dengan kalam yang qadim. Bagaimana tanpa bagaimana? Hanya beriman. Menurut golongan Asy'ariyah. Tapi golongan Maturidiyah dia kata tidak. Iaitu Allah ciptakan suara dan huruf, lalu Allah perdengarkan kepada Nabi Musa. Kerana salah satu af'al Allah adalah khalqu, mencipta. Allah khaliq, pencipta. Allah menciptakan, khalqu, af'al Allah. Dan Allah harus menciptakan suara dan huruf, dan Allah perdengarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini disebut dalam kitab Nurul Zalam, syarah kepada Aqidatul Awan oleh ulama Nusantara yang hebat, iaitu Syekh Nawawi Al-Jawi rahimahullah ta'ala. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih doktor atas pencerahan, dan untuk waktu ini doktor tinggal sedikit masa lagi untuk kesimpulan dan kata-kata akhir. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Kesimpulan yang dapat saya berikan pada petang yang mulia ini, iaitu kita wajib beriman bahawa Allah SWT tidak bersatu dengan makhluk sama sekali. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk. Okey. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berarah. Dia tidak, istilah tidak ada di atas, tidak berarah. 6. Ini disebutkan oleh Imam Ja'far At-Tahawi di dalam akidah Tahawiyahnya. Dia termasuk ulama salaf, tuan-tuan dan puan-puan. Dan oleh itu lazimlah dia bukanlah beranggota, dan dia juga tidak berupa jarhar, tidak berupa jisim, tidak berupa jirim, tidak berupa benda. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Segala salah silap saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak kepada Yang Besar Dr. Aiman Al-Akiti atas pertemuan untuk petang ini. InsyaAllah doktor ada kesempatan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan untuk para pendengar, terima kasih kepada anda, dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM Inspirasi Infuriah Islami. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.